الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, syukur pada Allah. Okey, kita berada sekarang ni dalam kursus khas. Alhamdulillah, maaf. Kursus khas untuk Nahu Sorof surah Al-Fatihah, bukan tafsir yang lengkap lah, tapi kita untuk Nahu Sorof surah Al-Fatihah khasnya kepada ibu-ibu ayah yang dah ada asas, insya-Allah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Siti Jumara, Ibu Sorita, Kak Fatimah, Ibu Bahariah dan yang lain-lain, alhamdulillah. Jadi ibu ayah semua, suara saya jelas tak? Ada sangkut-sangkut? Tak ada Jelas semua insya-Allah ya. Okey, jelas semua, alhamdulillah. Jadi ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Taala, kita akan buat sebanyak 3 siri. Dan setiap siri ni saya akan buat dalam tempoh 45 ke sejam insya-Allah ya. Okey. Kita khas untuk surah Fatihah saja. Firman Allah Taala surah Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, surah Fatihah bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Jadi boleh kita terus bincangkan. Ayat pertama surah Fatihah iaitu Bismillahirrahman dengan Ar-Rahim. Okey. Tengok dulu pada Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ibu ayah tengok Bismillah. Bismillah itu ibu ayah. Bismillah tu ba tu huruf jar kan? Huruf jar. Okey, ba ni huruf jar. Isim tu, Ismillah tu asalnya macam ni. Huruf jar ba tu baca baris bawah lah. B ditambah dengan isim ada alif. Okey. Ditambah dengan lafaz Allah. Macam ni ibu ayah ya. Ba huruf jar. Kemudian digabungkan dengan lafaz isim dan juga lafaz jalalah, lafaz Allah. Sebelum ini ibu ayah, sebelum kita gabungkan sekali, apa yang kita kena gabungkan dulu? Antara 3 kalimah ini, apa yang kita kena gabungkan dulu? Kita kena combinekan lafaz isim dengan lafaz jalalah. Jadi, isim akan jadi apa pada lafaz jalalah, ibu ayah? Isim akan jadi apa pada lafaz Allah? Isim akan jadi mudhaf. Betul Pakcik Wahab ya, akan jadi mudhaf kepada lafaz Allah. Jadi bila jadi mudhaf, okey, asalnya ismun. Asalnya setiap isim asalnya rafa'. Setiap isim asalnya rafa'. Jadi kita akan gabungkan antara isim dengan Allah dulu. Jadi ismullah. Okey. Bila kita gabungkan lafaz ismun, asalnya ismun, asalnya Allahu. Bila kita gabungkan, ismun akan jadi mudhaf. Bila mudhaf tidak boleh lagi ada alif lam dan tak boleh ada tanwin. Asalnya tadi tanwin. Tanwin pun dibuang kerana dia mudhaf.
Jadi jadilah ismu sahaja, baris depan tanpa tanwin. Kemudian lafaz Allah asalnya rafa' Allahu. Jadi ibu-ibu semua, ibu ayah, lafaz Allahu, lafaz jalalah ada alif lam ni. Asalnya Tuhan sahaja ilahun. Tuhan sahaja ilah, la ilaha illallah. Tuhan ilah. Bila masukkan alif lam dia jadi ma'rifah. Jadi al-ilahu. Kemudian ditukar kepada Allah. Ada kaedahnya lah. Jadilah kalimah Allah. Jadi kalimah Allah ni asal kalimah ni adalah Allah ke al-ilah? Asalnya al-ilah. Ditukar kepada Allah, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Jadi lafaz Allah memang dah tak boleh ada alif lam, memang dah tak boleh ada tanwin kerana depan ini ada alif lam. Cuma sekarang kenapa lafaz jalalah dibaca baris bawah? Dibaca dengan i'rab jar dan alamat jarnya kasrah. Kenapa? Kerana dia jadi mudhaf ilaih kepada lafaz ismu. Ismullah, nama Allah. Nama Allah. Jadi ismullah dah selesai. Kemudian kita tengok pula kiraan sebelumnya huruf ba, huruf jar. Maka oleh kerana ba huruf jar masuk pada isim, maka ba itulah yang menyebabkan ismu jadi ismi. Maka ba itulah yang menyebabkan daripada ismu jadi ismi. Asalnya ba baris bawah, isim ada alif ni. Ada alif. Sin mim alif lam lam ha. Kenapa ismi jadi baris bawah? Kerana ada huruf jar ba sebelumnya. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, bila ba digabungkan dengan ismi jadilah bismillah, dan alif ini tidak kita tulis lagi. Alif pada isim ni tidak lagi ada dalam tulisan, jadilah bismillah macam kita tulis macam biasa. Bismillahi. Jadi bismillahi ini asalnya ada alif. Tetapi alif tu dihazafkan dalam tulisan, jadilah bismillahi. Jelas tak semua ibu ayah? Jelas tak untuk kalimah bismillah saja, jelas tak? Jelas ya? Okey, jelas. Kita akan bincang sampai habis dulu insya-Allah ya. Di ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita lihat pula kepada sekejap ya. Saya tulis sekejap. Kalimah Ar-Rahman ya. Okey. Lafaz Allah ada kaitan dengan Ar-Rahmani dan juga Ar-Rahimi. Boleh ada kaitan dengan Ar-Rahmani dan juga Ar-Rahimi. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, Allah, kita terjemah Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah, kalimah Ar-Rahman mufrad ke musanna ke jamak? Kalimah Ar-Rahman mufrad ke musanna ke jamak? Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah kalimah mufrad. Betul, betul ya? Kalimah mufrad. Okey. Dan di sini ibu ayah, kalimah Ar-Rahman ni akan jadi sifat yang pertama kepada lafaz Allah. Lafaz Allah ketika ini jadi mausuf, menjadi mausuf, dan kalimah Ar-Rahman menjadi sifat yang pertama kepada lafaz Allah. Jelas ya? Kalimah Ar-Rahman ni sifat pertama kepada lafaz Allahi. Sifat, tengok, lafaz Allah ma'rifah ke nakirah? Lafaz jalalah ini ma'rifah, maka Ar-Rahman pun ikut ma'rifah dengan alif lam. Lafaz jalalah ini mufrad ke musanna ke jamak? Ia adalah mufrad, maka Ar-Rahman pun ikut mufrad. Lafaz jalalah i'rabnya rafa' ke nasab ke jar? I'rabnya jar. Ar-Rahmani pun ikut i'rab jar. Kemudian lafaz Allah, lafaz ini bukan Allah Ta'ala itu, lafaz Allah ini muzakkar ke muannas? Lafaz Allah adalah muzakkar. Lafaz itu muzakkar, maka Ar-Rahman pun ikut kalimah Ar-Rahman juga berbentuk muzakkar. Jelas ya? Jadi kenapa dibaca Ar-Rahmani? Kerana ia adalah sifat pertama
kepada lafaz Allah. Sementara Ar-Rahimi. Ar-Rahimi adalah sifat yang kedua kepada lafaz Allah. Lafaz Jalalah. Sifat kedua. Bermakna boleh tak satu kalimah tu ada banyak sifat ibu ayah? Boleh tak satu kalimah ada banyak sifat? Boleh kan? Jawapannya boleh. Jawapannya boleh ya. Sekejap ya. Jawapannya boleh. Satu kalimah boleh ada banyak sifat yang datang. Kemudian kita tengok pula pada kalimah Ar-Rahman. Kita tengok pada kalimah Ar-Rahman. Ar-Rahman ini ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah. Agak-agak Ar-Rahman ini atas wazan apa? Rahman. Atas wazan apa tu Rahman tu? Rahman adalah atas wazan fa'lan. Rahman atas wazan fa'lan. Bagus Umi, betul. Atas wazan fa'lan. Bermakna ia sifat musyabbahah ke sirah mubalaghah tu? Sifat musyabbahah ke sirah mubalaghah? Dia adalah sirah mubalaghah atas wazan fa'lan. Jadi Rahman Maha Pemurah. Maha Pemurah. Okey. Rahman ada berapa huruf ibu ayah? Rahman ada 5 huruf. Pertama Ra, kedua Ha, ketiga Mim, keempat sebenarnya ada alif kecil. Ada alif. Kelima Nun. Jadi kesimpulannya Rahman ada berapa huruf Rahman? Kita nampak 4 huruf tapi hakikatnya berapa huruf? 5 huruf. Rahman 5 huruf dan Ar-Rahim tolak alif lam ada 4 huruf. Dua-dua ini datang daripada asal yang sama iaitu Ra, Ha, Mim. Ra, Ha dengan Mim. Cuma ini atas wazan fa'lan, ini atas wazan fa'il. Dua-dua ni sirah mubalaghah. Ar-Rahim atas wazan fa'il. Cuma nampak Ar-Rahman 5 huruf, Rahim 4 huruf. Asal hurufnya sama, Ra, Ha, Mim. Asal hurufnya sama iaitu Ra, Ha, Mim. Jadi ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kaedah bahasa Arab kalau ada dua sifat yang datang daripada huruf yang sama, kalau satu kalimah tu lebih hurufnya maka maknanya lebih umum. Cuma nak tanya ibu ayah, Ra, Ha, Mim maksudnya sayang ataupun kasih. Sayang ataupun kasih. Pada sifat pemurah, ada tak kasih sayang Allah pada sifat pemurah ibu ayah? Pada sifat pemurah, pemurahnya Allah, ada tak dalam tu terkandung makna kasih sayang? Ada. Ar-Rahim Maha Pengasih, lagilah ada. Kan, lagilah ada. Cuma, apabila hurufnya lebih, bermakna dia lebih umum daripada yang hurufnya kurang. Bermakna sifat Rahman lebih umum maknanya daripada sifat Rahim. Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman terjemahnya Maha Pemurah. Jadi pemurahnya Allah Ta'ala ibu ayah, Allah Maha Pemurah. Orang kafir Allah bagi tak rezeki kat dunia ni. Allah bagi tak rezeki pada orang yang tak pernah ucap Allah, Allah. Tak pernah ucap la ilaha illallah. Allah bagi. Hatta dia mempersekutukan Allah pun Allah bagi dia rezeki. Kenapa? Allah sayang semua makhluk dia. Allah sayang semua makhluk. Tapi sifat Ar-Rahim, pengasihnya Allah Ta'ala bagi khas pada orang beriman saja, lebih-lebih lagi selepas mati. Ataupun di hari kiamat, di akhirat nanti. Di akhirat, orang kafir baik macam mana pun dia kat dunia, Allah Ta'ala dah balas semua kebaikan dia kat dunia. Tak ada satu pun yang tersisa. Ketika satu orang kafir mati, demi Allah, semua kebaikannya Allah Ta'ala dah balas masa dia hidup. Pasal tu kita nampak orang kafir banyak yang mewah dan sebagainya, kaya-kaya, hidup senang. Pasal apa? Memang dia orang baik. Dan Allah Ta'ala dah balas kebaikan dekat dunia. Tapi akhirat tidak ada yang tinggal. Akhirat, kadang-kadang orang beriman ni kat dunia Allah uji dia, hidupnya macam tengok taklah senang sangat macam orang kafir. Beli rumah apa, rumah biasa-biasa aja, contoh macam tu lah kan. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak simpan, Allah balas kat akhirat nanti insya-Allah. Jadi sifat sayangnya Allah Ta'ala ni, penyayangnya Allah Ta'ala ibu ayah, Allah bagi khas pada siapa? Pada orang beriman saja. Jadi
Mana lebih khusus? Ar-Rahim ke Ar-Rahman lebih khusus? Makna sayang tu? Makna sayangnya Allah Ta'ala, kasihnya Allah Ta'ala lebih khusus pada kalimah Ar-Rahim. Jadi di sini ada beza. Ada beza dari segi, dua-dua ni sifat. Cuma ini sirah mubalaghah lah. Ini pun sirah mubalaghah tapi atas wazan fa'il. Bezanya, lebih hurufnya lebih umum. Kalau lebih hurufnya lebih umum maknanya macam tu ya. Lebih hurufnya lebih umum maknanya insya-Allah. Jadi untuk Bismillahirrahmanirrahim belum habis lagi. Untuk letak saya sangkut. Okey. Ibu ayah, saya nak tanya ibu ayah, boleh tak huruf jar ba hidup sendiri? Boleh tak huruf jar ba ni hidup sendiri tanpa kita gantungkan dengan apa-apa kalimah lain? Tiba-tiba je dengan nama Allah. Tak boleh kan? Jadi, ibu ayah yang dirahmati Allah, kita kena membayangkan satu fi'il, kata kerja sebelumnya yang sesuai. Tak kisahlah apa pun. Contoh ibu ayah kalau kita baca Quran. Apa dia membaca dalam bahasa Arab? Membaca aqra'u. Membaca qara'a yaqra'u. Membaca dalam bahasa Arab qara'a yaqra'u. Okey. Jadi contoh fi'il yang sesuai kat sini, kita boleh kata contohnya seolah-olah ada belakang ni ada fi'il aqra'u bismillah. Aku membaca dengan nama Allah. Aku membaca dengan nama Allah. Kita tak sebut pun aqra'u tu. Kita sebut bismillahirrahmanirrahim. Tetapi sebelumnya seolah-olah ada kalimah aqra'u yang kita tak nampak. Ataupun tak nak pakai aqra'u, nak gunakan abtadi'u, aku mulakan. Contoh saya tulis ya. Yang penting apa-apa yang sesuai lah. Aqra'u boleh. Abtadi'u pun boleh. Ikut mana yang sesuai yang kita nak baca lah. Aqra'u boleh, abtadi'u pun boleh. Ibu-ibu ayah biasa dengar kalimah abtadi'u ni bila biasanya? Dulu kita biasa baca. Dulu sekarang ni dah jarang dengar lah. Anak-anak muda pun dah jarang baca dah. Zanji. Okey. Barzanji. Ibu ayah, barzanji itu bukannya tambahan imbuhan bukan. Bukan berzanji. Barzanji itu nama ulama tu. Al-Barzanji nama syekh tu. Okey. Itu Maulid Al-Barzanji. Itu nama Maulid Al-Barzanji. Kita biasa baca Maulid Ad-Dibai, Maulid Ad-Diyaul Lami'. Ini Maulid Al-Barzanji. Ulama kita bawa dulu kat sini. Ada tak kita baca? Abtadi'ul imla'a bismillahil aliyah. Allah. Ada kan? Itu berzanji. Abtadi'ul imla' bismillah. Nampak tak? Bismillatil aliyah. Aku mulakan penulisan kitab ini dengan menyebut nama Allah, nama zat yang maha tinggi. Macam tu. Kan? Bismillatil aliyah. Sebelumnya ada abtadi'u, aku mulakan al-imla, karangan kitab ini. Macam tu. Jadi nampak tak? Huruf jar majrur, huruf jar tak boleh hidup sendiri. Kita kena cari tempat yang sesuai untuk dikembalikan. Mana yang sesuai. Jadi mana sesuai, contohnya aqra'u. Aku membaca dengan sebut nama Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Abtadi'u, aku mulakan dengan sebut nama Allah. Macam itulah. Okey, jadi nak tanya ibu ayah, untuk fi'il sebelum bismillah ni, banyak tak kemungkinan fi'il yang kita boleh sebut? Banyak tak kemungkinan? Banyak tak pilihan? Banyak tak pilihan? Banyak sangat pilihan. Kalau ibu-ibu masak nak baca bismillah. Seolah-olah ibu sebut at-tabakhu. Masak tabakha yatbakhu. Atbakhu, aku masak dengan sebut nama Allah. Contoh, ibu-ibu nak buat apa? Ibu ayah nak naik kenderaan. Arkabu bismillah. Aku naik kenderaan dengan bismillahirrahmanirrahim. Anamu, betul Umi. Anamu, saya tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Betul Kak Fatimah. Atbakhu bismillah, macam tu. Yang cuma atbakhu tu kita tak payah sebut kan ibu ayah ya. Anamu kita tak payah sebut. Kita sebut saja bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita faham dari segi nahwu saraf, huruf jar mesti ada tempat gantung dia. Jadi selesai perbahasan
Bismillahirrahmanirrahim sahaja. Betul Ibu Surita, betul, sebelum perbuatan. Ada soalan tak Ibu Ayah? Boleh tanya insya-Allah. Siapa ada soalan? Tak ada soalan ya? Okey, tak ada soalan. Kita boleh terus masuk. Alhamdulillahirabbilalamin. Okey. Jangan risau, kita ada rakaman. Insya-Allah. Min fadlik Ustaz. Ya Kak Fatimah ya. Min fadlik. Ustaz, Ya, kenapa? Boleh tahu kenapa hilang alif dalam kalimah ismun? Oh, kenapa hilang alif tu? Itu saya tak pasti lah Kak. Itu saya tak pasti kenapa alif tu hilang pada tulisan. Ya. Baik Ustaz, terima kasih. Dekat sama-sama. Terima kasih, banyak soalan yang bagus ya. Tapi saya tak tahu jawapan dia. Saya kata tak tahulah insya-Allah. Okey, Ibu Ayah tengok. Alhamdulillahirabbilalamin. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, Ibu Ayah semua. Sekarang ni ayat dimulakan dengan apa? Ayat kedua dimulakan dengan apa tu? Ayat kedua dimulakan dengan isim. Betul, dimulakan dengan isim. Pujian betul Umi. Tapi maksudnya dimulakan dengan isim. Maksud saya dimulakan dengan isim. Okey. Bermakna agak-agak Ibu Ayah ayat kedua ni, iaitu Alhamdulillahirabbilalamin, akan jadi jumlah apa? Akan jadi jumlah apa Ibu Ayah? Alhamdulillahirabbilalamin, jumlah ismiyah. Betul Pakcik Wahab? Akan jadi jumlah ismiyah kerana dimulakan dengan isim ya. Alhamdulillahirabbilalamin. Jadi Ibu Ayah, alhamdu bermakna kalau dia jumlah ismiyah, alhamdu jadi apa Ibu Ayah? Kalau kita kata dia jumlah ismiyah, alhamdu tu jadi apa? Jadi mubtada lah ya Pakcik ya. Betul, jadi mubtada. Jadi alhamdu tu jadi mubtada. Ibu Ayah, alhamdu mubtada. Mubtada apa i'rab dia? Apakah i'rab mubtada? Mubtada mesti apa? Mubtada mesti rafa'. Bagus Ibu Maimunah. Mubtada mesti rafa'. Bermakna kalimah alhamdu adalah kalimah rafa'. Okey. Alhamdu dari segi isim mufrad ke musanna ke jamak? Alhamdu isim mufrad ke musanna ke jamak Ibu Ayah? Dia isim mufrad munsarif. Jadi bila mufrad munsarif, rafa' dengan apa? Apakah alamat rafa'nya? Alamat rafa'nya dah nyata lagi terang adalah dhammah. Dhammah zahirah. Jadi alhamdu mubtada, alamat rafa'nya dhammah zahirah fi akhirih, pada akhirnya. Okey. Bermakna lillahi rabbil alamin akan jadi apa Ibu Ayah? Lillahi rabbil alamin otomatik akan jadi apa? Otomatik akan jadi khabar. Betul Ibu Rosyati. Otomatik akan jadi khabar. Okey Ibu Ayah, kita ada belajar sebelum ni. Khabar ada dalam berapa jenis khabar? Khabar ada khabar mufrad. Ada khabar jumlah pula, jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Dan ada khabar syibih jumlah. Bermakna Ibu Ayah cuba tengok. Lillahi rabbil alamin, betul Umi ada 4. Khabar dalam bentuk mufrad ataupun jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah dan juga syibih jumlah. Agak-agak khabar ni khabar jenis apa Ibu Ayah semua? Dimulakan dengan lillah. Betul Umi Naimah. Khabar dalam bentuk syibih jumlah. Khabar dalam bentuk syibih jumlah, seperti jumlah. Kalau kita nak kenal syibih jumlah, sama ada dia dengan jar majrur ataupun dengan zorof. Sekarang ni jar majrur lah. Sekarang kita bincang insya-Allah. Seperti lam ni huruf jar. Lam huruf jar asalnya macam ni Ibu Ayah ya. Lam huruf jar kita baca lambar di bawah digabungkan dengan lafaz Allah. Okey.
Kemudian Rabb dengan al-alamin. Okey. Tengok asal kalimah semua. Asalnya lam huruf jar, okay. Lepas Allah, Allahu asalnya Allahu. Tetapi kerana ada huruf jar lam menyebabkan lafaz Allahu menjadi Allahi. Allahi kenapa? Kerana dia majrur kepada lam. Dan bila kita gabungkan, tulisannya akan jadi lillahi. Lillahi. Lafaz Allah, lafaz Allah, kalau sebelumnya huruf jar, maka lafaz Allah akan dibaca tarqib, akan dibaca nipis dalam tajwid. Maka kita baca lillahi, lillahi, tak baca lillah lah, baca nipis saja, lillahi. Okey, sekarang ni lafaz jalalah, lafaz Allah dah jadi majrur. Kenapa? Kerana berada selepas huruf jar iaitu lam. Lillahi. Okey, ibu ayah. Sekarang ni tengok pula antara lafaz Allah dan lafaz Rabb. Lafaz Allah dan lafaz Rabb. Okey, nak tanya ibu ayah. Allah Ta'ala dengan Tuhan sekalian alam, adakah zat yang sama? Allah Ta'ala dengan zat sekalian alam, dengan Tuhan sekalian alam, adakah zat yang sama? Sama kan? Bermakna Allah adalah Rabbul Alamin dan Rabbul Alamin adalah Allah Ta'ala. Baru-baru ni kita ada terangkan, saya terangkan mengenai apa tu agak-agak. Abang Long adalah saya adalah Abang Long. Badal, bagus Pak Cik Wahab, badal, betul. Badal, ingat tak ibu ayah badal? Badal ada berapa jenis yang kita bincang hari tu? Badal ada berapa jenis? Ada 4 jenis, bagus. Jadi sekarang ni, lafaz Allah dan Rabbul Alamin, adakah keseluruhan Rabbul Alamin adalah Allah? Ya, jawapannya ya. Jadi kalau kita kata badal secara keseluruhan, kita panggil badal apa ibu ayah? Badal secara keseluruhan, kita panggil badal apa? Badal kul, bagus. Badal kul ya, badal kullin minal kul. Badal kul lah. Badal keseluruhan. Jadi lafaz Allah dah baca majrur dah. Rabb asalnya baris depan. Rabb akan dibaca baris bawah, akan dibaca majrur. Kenapa Rabb dibaca majrur juga? Kerana sekarang Rabb dah jadi badal kepada lafaz Allah. Maka macam mana lafaz Allah kita panggil? Mubdal minhu. Mubdal minhu. Mubdal minhu. Dan lafaz Rabb akan jadi apa? Akan jadi badal. Akan jadi badal. Ini boleh ya. Jadi kenapa Rabbi dibaca majrur? Kenapa? Kerana dia adalah badal kepada lafaz Allah. Lafaz Allah kenapa majrur? Lafaz Allah majrur kerana dia jadi majrur kepada huruf lam, berada selepas huruf jar. Tetapi kalimah Rabbi kenapa majrur? Kerana dia badal kepada lafaz Allah. Dan dia badal secara badal kul, badal secara keseluruhan. Bagus Kak Fatimah badal kul, memberi lebih bagus, masya-Allah. Okey. Jadi sekarang ni kalimah Rabb dengan hubungan kalimah Rabb dengan kalimah Allah, Rabb jadi badal kepada lafaz jalalah. Soalan saya sekarang ibu ayah, apa pula hubungan di antara Rabb dengan al-alamuna? Al-alamu jamak kepada alam. Satu alam, alamun. Dua alam, alamani. Jamaknya dengan jamak mudzakkar salim, alamuna. Alamuna. Jadi jamak mudzakkar salim rafa' dengan waw. Alamuna. Kalau dia nasab dengan ya. Alamina. Jar pun dengan ya. Alamina. Jadi sekarang ibu ayah, kenapa kita baca al-alamina? Kerana hubungan Rabb dengan al-alamuna. Rabb jadi apa ibu ayah? Betul Ibu Sorita, mudhaf dan mudhaf ilaih. Rabb mudhaf, al-alamuna jadi mudhaf ilaih. Bila mudhaf ilaih, dia mesti majrur. Mudhaf ilaih mesti majrur. Dan jamak mudzakkar salim, alamat jarnya adalah ya. Seperti kita tulis, Rabbil alamina. Alamina, macam tu. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah. Jadi, Rabb, kita tengok, ibu ayah tengok semua ya. Lillahi Rabbil Alamin. Lafaz Allah
Kenapa dia majrur? Kenapa lafaz Allah majrur? Sikit-sikit kita buka. Ulang balik. Lafaz Allah kenapa majrur? Kerana boleh tulis? Tak, jar memang jar. Memang jar. Tak, saya tanya kenapa dia jar ataupun majrur. Salah kat apa tengok, bukan mudhaf ilaih. Lafaz Allah jadi apa pada lam? Lafaz Allah jadi majrur kerana berada selepas alif lam. Selepas huruf jar. Bukan selepas lam, selepas huruf jar. Lafaz Allah. Okey, dengar Ibu ya. Soalan saya, fahamkan soalan saya. Kenapa lafaz Allah majrur? Bukan pasal ada alif lam. Lafaz Allah majrur kerana selepas huruf jar. Jawapannya kerana selepas huruf jar. Boleh semua? Kenapa lafaz Allah majrur? Kerana berada selepas huruf jar. Itu jawapan dia. Okey. Kemudian kenapa Rabbi majrur? Macam tu. Betul Ibu Sarita. Kenapa Rabbi majrur? Rabbi pula majrur kerana dia badal kepada lafaz Allah. Betul. Kenapa Rabbi majrur? Kerana badal. Badal kepada lafaz Allah. Kemudian kenapa pula Al-Alamin majrur? Al-Alamin majrur kerana mudhaf ilaih. Nampak tak? Ada 3 sebab jar yang terkandung dalam satu ayat. Mahal ayat ni. Dari segi nahu, sorof, mahal. Dari segi nahu, mahal ayat ni untuk kita memahami jar. Memang jar, alamat jar, memang sebab jadi jar Ibu, sama ada dia mudhaf ilaih, sama ada dia selepas huruf jar, ataupun dia tabi'. Dan ketiga-tiga itu terangkum dalam satu ayat lillahi rabbil alamin. Okay, faham tak maksud saya? Saya ulang balik Ibu ya. Kita belajar bila isim jadi jar ada 3 keadaan. Pertama, kalau isim tu selepas huruf jar. Ada kat sini selepas huruf jar. Yang kedua, bila isim tu jadi majrur, apabila dia mudhaf ilaih, ada mudhaf ilaih kat sini. Yang ketiga, bila isim jadi majrur, apabila dia tabi', dia ikut kepada isim sebelumnya. Tabi' ni ada badal, ada sifat, ada takkid. Satu lagi apa lupa. Jadi, ada juga Rabbi ni badal pada lafaz Allah. Terangkum ketiga-tiganya dalam satu ayat. Okey. Siapa faham? Maksud saya terangkum tiga-tiga dalam satu ayat ni. Siapa faham? Betul. Umi Naimah ada majrur, ada badal, ada mudhaf ilaih. Faham semua ya? Okey, saya nak tanya Ibu Ayah. Sebelum kita kursus pagi ni, yang kita baca hari-hari dalam sembahyang, sebelum kita kursus, siapa yang baru hari ni nampak dalam ketiga dalam ayat ini ada ketiga-tiga majrur? Siapa baru hari ni nampak, siapa ulang kaji? Siapa baru hari ni nampak ada 3 contoh majrur dengan sebab yang berlainan dalam ayat ni? Okey. Jadi semua baru nampak kan? Jadi ibu-ibu semua, alhamdulillah, dari ibu-ibu dapat ilmu baru dan manfaat dia dapat pada semua ibu-ibu ayah yang infak tadi. Yang infak yang taja kursus kita ni, sehingga kursus kita ni jadi percuma, tidak ada yuran. Jadi pahala baca Fatihah lepas-lepas ni, kalau baca Fatihah tu lebih khusyuk kerana tahu benda ni, pahala tu dapat juga pada ibu-ibu yang infak tadi, taja. Terima kasih banyak, masya-Allah, tabarakallah. Okey. Jelas Ibu Ayah ya. Jadi Rabbil Alamin itu selesai. Sebelum kita ni, lillah ni Ibu Ayah. Lillah ni jar majrur. Jadi khobar bentuk syibih jumlah. Macam saya kata, jar majrur boleh tak hidup sendiri Ibu Ayah? Boleh tak hidup sendiri? Tak boleh hidup sendiri. Jadi kalau contoh macam ni, kita kena cari tempat kembali dia kat mana. Biasanya secara umum lah. Secara umum biasanya kalau jar majrur jadi khobar macam ni, Ibu Ayah, kita muta'alikkan dia kepada sabitun. Okey. Sabitun ni isim fa'il. Contoh macam ni lah. Alhamdu sabitun lillah. Segala puji sabit bagi Allah. Biasa tak ibu-ibu ayah dengar ulama-ulama kita perkara ini sabit. Contohlah ya.
dalam bahasa-bahasa ulama pondok kita lah, telah sabit seperti sekian kan. Ada tak biasa dengar tak? Bukan sabit yang sabit tu. Sabit yang kita potong tu bukan. Sabit ni biasanya kita gunakan untuk mengembalikan satu-satu kalimah macam tu. Boleh Ibu Ayah insya-Allah ya. Okey. Ibu Ayah yang dirahmati Allah, jadi jar majrur mutalik kepada sabitun yang mahzuf jadi khabar. Biasa bila ngaji kitab kan ada ulama-ulama, biasa ulama pondok akan terang. Ulama pondok ataupun ulama-ulama universiti yang biasa ngaji pondok. Siapa Ibu nanti boleh rekod ya insya-Allah. Okey. Satu lagi saya nak terangkan Ibu Ayah, al-alamina. Timbul tak persoalan kita Ibu Ayah? Kenapa dipanggil alam ni sebagai alam? Kenapa dipanggil alam sebagai alam? Okey. Ibu Ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tiga huruf asal pada alamin apa dia? Tiga huruf asal. Boleh tulis tiga huruf asalnya apa dia? Tiga huruf asal kepada alamin. Apakah dia tiga huruf asalnya? Ain lam mim. Bagus Ibu Maimunah, betul. Ain lam mim. Daripada ain lam mim datang perkataan ilmu. Ilmu maksudnya pengetahuan. Okey, ataupun tahu. Ataupun alamat, alamat tanda. Alamat tanda. Okey, Ibu Ayah yang dirahmati Allah, kalau contoh saya jemput, saya dah cakap banyak kali lah dalam kuliah tapi saya bagi lagi. Kalau contoh saya jemput ibu-ibu Ayah pergi kenduri. Kenduri yang saya nak buat kenduri, saya kata ibu-ibu jemput pergi kenduri saya ya. Dekat mana Ustaz? Dekat Gurun, Kedah. Dekat Gurun, Kedah. Agak-agak ibu-ibu nak datang tak dengan semata-mata kata Gurun, Kedah tu? Ibu-ibu nak datang tak? Semata-mata kata Gurun saja. Tak datang. Pasal apa? Gurun besar. Gurun besar. Ustaz, ibu-ibu pasti akan tanya lagi, Gurun kat mana? Sampai ibu puas hati, ibu-ibu akan puas hati bila saya bagi apa? Ibu-ibu Ayah akan puas hati bila saya bagi apa pada Ibu Ayah dalam WhatsApp tu? Saya bagi apa? Bagi alamat ataupun dalam bahasa kampung saya apa dia? Bahasa kampung saya alamat. Bahasa kampung saya dekat address. Lokasi apa? Lokasi location. Kampung saya kata location kan. Jadi Ibu Ayah bila bagi location, ada tak koordinat dia? Ada koordinat dia sekali kan? Berapa dia punya sekian-sekian lah kan. Jadi bila ada koordinat dia akan jadi tepat. Bila dapat alamat yang tepat, ibu-ibu nak pergi tak? Nak pergilah. Kan? Pasal apa? Pasal dah tahu alamat yang tepat. Alamat yang kita bila kita pergi tu sampai dekat destinasi. Jadi apa kena mengena? Kenapa alam dipanggil alamin? Kenapa? Kerana datang daripada kalim ain lam mim, huruf asal ain lam mim daripada alamat. Alamat tanda. Bermakna bila kita sebut alam, ibu-ibu tolong bagi tahu kat saya, tulis apa contoh alam yang ibu-ibu tahu. Itu apa contoh benda yang menunjukkan alam luas ni? Apa contoh? Tulis je apa-apa. Semua sekali tulis. Apa yang nak tulis yang dimasukkan dengan alam ni. Alam dunia, langit, okey langit, lagi bukit. Tak, alam ni maksudnya Kak Fatimah, alam kita nampak sekarang, alam semesta ni. Itu jenis-jenis alam. Okey. Itu pun betul Kak Fatimah, alam kubur pun betul, tapi kita nampak sekarang di depan mata kita. Daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan, langit, bumi, bulan, bintang, macam tu. Okey. Jadi Ibu Ayah, semua ni dipanggil alam kenapa? Kerana kalau semua ini, kalau kita lihat dengan mata hati kita lihat bulan, lihat bintang, lihat matahari, lihat awan, lihat kejadian siang dan malam, lihat peredaran bulan bintang, peredaran mereka, kan? Lihat gunung ganang, lihat Allah buat bintang, langit tanpa tiang dan sebagainya. Kalau kita tengok dengan mata hati, dapat tak dia bawa kita, alam ini, kita lihat dengan mata hati, dapat tak dia bawa kita sampai kita kenal siapa Tuhan? Dapat tak alam ini, tapi syarat tengok dengan mata hati, bersihkan hati, istighfar, selawat, dan tengok alam ini dengan mata hati, dapat tak dia bawa kita, tunjukkan siapa pencipta dia sebenarnya. Pasal tu dia panggil alamin. Semua ni dipanggil alam kerana apa? Kerana ia adalah alamat yang bawa kita kenal siapa pencipta. Bukan saja-saja Allah bagi nama alam ni sebagai alam. Ibu Ayah.
Bukan saja-saja Allah sebut pada surah Fatihah ni Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam, supaya kita nampak semua alam depan mata kita ni, alam ini akan bawa kita kenal siapa pencipta dia. Pasal tu, betul, kenal pencipta, ibu ayah. Pasal tu, hatta diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu sendiri, adakah kamu tidak nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Boleh ibu ayah semua, insya-Allah. Pasal tu dipanggil alam, jamaknya alamin. Jadi, ibu ayah sekarang ni, ibu ayah belajar nahwu sorof. Kenapa dipanggil, kenapa jadi alamin? Asalnya alamun kerana dia muncul kedai. Masa yang sama bila kita buka dari segi per hurufnya, harfiahnya, ain, lam, mim, kita dapat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala melalui kalimah al-alamin sahaja. Jadi ibu ayah itulah peri pentingnya kita belajar bahasa Arab, harfiahnya harfiah, nahunya nahu, sorofnya sorof, kena belajar. Baru kita faham insya-Allah ibu ayah ya. Jadi alhamdu mubtada, lillahi rabbil alamin, semua ni akan jadi jumlah. Akan jadi khabar kepada lafaz alhamdu. Cuma khabar ni khabar jenis apa? Khabar jenis syibih jumlah. Bila kita kata syibih jumlah, jar majrur tak boleh hidup sendiri. Dia kena muta'alliq kepada satu kalimah yang mahzuf. Lalu kita dapati yang sesuai secara umum adalah kalimah sabitun. Jadi seolah-olah ayatnya alhamdu sabitun lillah. Segala puji sabitun lillah. Segala puji itu sabit kepada Allah. Jadi ibu ayah, tengok pula pada alhamdu. Alhamdu alif lam, ada alif ni, kita masuk nahwu pula. Ni alif lam. Okey. Ibu ayah saya nak tanya, ini lautan. Ini lautan. Satu orang dia ada kat sini. Ini badan dia. Badan dia, kaki dia. Okey. Dia tenggelam ke dia terapung-apung, ibu ayah? Ini dipanggil tenggelam ke terapung ni? Maaf saya tak pandai lukis. Ini tenggelam ke terapung? Masih terapung-apung ataupun terkapar-kapar lagi. Terkapai-kapai, terkapar-kapar dan sebagainya. Tapi dia belum lagi tenggelam. Kalau tinggal tangan je. Tinggal tangan je. Yang lain semua dah tenggelam lah. Tinggal tangan sahaja. Adakah masih tenggelam? Adakah boleh dikira tenggelam? Nampak tangan je. Adakah tenggelam? Jadi bila kita kata tenggelam, mesti tak 100% dalam air. Bila kita kata tenggelam, maksudnya tenggelam, tenggelam tu maksudnya mesti 100% dah ada dalam air, baru namanya tenggelam. 100% dalam air, baru namanya tenggelam. Tenggelam. Boleh ibu ayah ya? Faham tak maksud saya masuk tenggelam tu? Ada kaitan dengan alhamdu. Boleh faham tak maksud saya tenggelam? Boleh faham ya? Okey. Ibu ayah, kena faham tu dulu. Dalam bahasa Arab, tenggelam dipanggil gharqun. Okey. Gharqun, ghain, raqaf. Gharqun, tenggelam. Gharqun maksudnya tenggelam. Tenggelam. Jadi, ibu ayah, kalau saya kata segala puji bagi Allah. Maksudnya, segala puji, 100% pujian hanya milik Allah. Tak layak satu pun milik kita. Jadi dipanggil alif lam, ini dipanggil alif lam lil istighraq. Lil istighraq. Istighraq maksudnya apa ibu ayah? Istighraq maksudnya tenggelam. Maksudnya alhamdu segala puji. Alif lam itu alif lam lil istighraq, maksudnya dia menenggelamkan seluruh makna puji. Menenggelamkan seluruh makna puji, maksudnya baik Allah puji Allah, ataupun Allah puji makhluk, ataupun makhluk puji Allah, ataupun makhluk puji sesama makhluk, hakikatnya semua kembali pada Allah. Jadi kalau orang yang faham hakikat ni, orang pujilah dia macam mana pun, dia tetap alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kamu puji saya kembalikan pada Allah. Jadi bila satu orang hamba, dia faham hakikat segala puji hanya milik Allah, orang puji dia pakai nak arak pun, agak-agak ibu ayah dia akan rasa kembang ke? Dia akan rasa bangga ke diri dia? Dia akan rasa riak ke? Rasa dia hebat ke?
satu orang bila dia faham hakikat Alhamdulillah. Kerana semua pujian tenggelam habis. Tak ada satu pun puji yang tinggal untuk kita, tak ada. Orang puji kita, kembalikan pada Allah. Bukan bermakna jangan memuji, pujilah. Orang berjaya kita puji. Anak-anak berjaya kita puji. Orang dapat buat satu benda yang dia tak usaha sampai dapat, kita pujilah dia. Kan? Tapi tengok juga orang, kalau orang tu kalau kita puji dia, nampak dia macam sombong apa ke, berdosa pula kita puji dia. Tengok pada orang. Kalau orang ni, kalau kita puji dia, dia rasa dia akan rasa hebat, kembang, rasa lebih baik daripada orang lain, jangan puji. Haram puji dia. Tapi kalau kita nampak orang ni, pujilah macam mana pun, kita tahu dia ni takkan termakan pujian. Dia tetap akan kembalikan pada Allah, pujilah, tak ada masalah. Boleh Ibu Ayah semua insyaAllah ya. Itu dipanggil alif lam lil istighraq. Macam tu. Okey, cukuplah setakat ini saja 2 ayat pertama untuk siri pertama ni insya-Allah. Okey, Ustaz. Apa ni? Apa tu Kak? Tak faham. Boleh Kak Fatimah ni? Ustaz, la anta karim. La Puji anta Ustaz. karim. Akak terdengar huruf ya, huruf ro, patut saya tak faham. La anta. Masuk dalam takkid lagi, masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Syukur sangat dapat belajar. Tahniah Kak, alhamdulillah ya, masya-Allah. Okey, jadi Ibu Ayah, ini siri pertama, ada rakaman, jangan risau, ada rakaman. InsyaAllah pukul 3.30 sekarang sambung siri kedua, ayat-ayat seterusnya. Dan kemudian kita akan sambung siri ketiga pada malam ni insyaAllah. Pada malam ni. Kalau saya ada kelapangan malam ni insyaAllah kita buat siri ketiga. Tak ada pun kita akan buat sambung besok insyaAllah. Ibu Ayah jangan risau ya. Jadi setakat 2 ayat ni Ibu Ayah puas hati tak? Dapat tak manfaat 2 ayat dari segi nahwu sorof dan juga yang lain-lain? Dapat tak Ibu Ayah? Dan nanti bila saya bagi ni nanti Ibu Ayah boleh sharekan pada yang lain. Boleh sharekan pada semua grup-grup lain supaya semua orang dapat manfaat. Khasnya yang minat bahasa Arab insyaAllah ya. Setakat ini saja Ibu Ayah insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna